Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun bulan Syawal hampir ke penghujungnya, namun sambutan Hari Raya Aidilfitri terus diadakan oleh pelbagai pihak. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD menganjurkan sambutan Hari Raya Aidilfitri bagi para pelajar BIBD Alaf. Majlis diadakan di bangunan PGGMB di Ibu Negara. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Pemangku Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis tahunan ini dihadiri 276 pelajar BIBD Alaf. Program BIBD Alaf membuktikan usaha berterusan BIBD untuk menyokong pembangunan pendidikan dan memperkasa generasi muda dengan menyediakan bantuan kawangan, bimbingan dan latihan kepada pelajar kurang berkemampuan di negara ini. Kehadiran bulan Syawal memberi ruang kepada umat Islam menzahirkan kegembiraan selepas berjaya menunaikan ibadah puasa selama sebulan pada bulan Ramadan. Perkara tersebut antara intipati ceramah khas meraikan kemenangan Syawal yang dianjurkan oleh Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. Ceramah disampaikan Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati binti Syed Ismail, pensyarah adjung Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam UNISA. Ceramah antara lain diadakan bagi menzahirkan perasaan syukur terhadap kehadiran bulan Syawal selain meraikan kemenangan selepas sebulan berpuasa dengan memupuk sifat sabar. Hadir Profesor Madya Dr. Siti Sara binti Haji Ahmad, Pemangku Rektor UNISA. Universiti Brunei Darussalam UBD melalui Unit Kerohanian dan Khidmat Masyarakat bahagian Hal Ehwal Pelajar UBD menganjurkan program Quranik Journey, sesi bacaan Yasin dan tazkirah mingguan serta tadabbur Al-Quran. Program mingguan itu diadakan bertujuan sebagai wadah menghayati isi Al-Quran. Islam ni masuk ke Mekah, Nabi masuk ke Mekah tanpa berlaku peperangan. Jadi akhirnya menanglah. Ceramah disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati binti Syed Ismail, pensyarah adjung Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam. Sesi tadabbur bertajuk Tadabbur Surah An-Nas disampaikan oleh Dr. Kamarussalam bin Yusof, pensyarah Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Antara yang hadir Dr. Hazri bin Kifli, Naib Chancellor UBD. Program ini dibukakan kepada seluruh warga UBD dan orang awam yang dihasrat bagi memahami kalamullah. Seorang anggota Regimen Pengawal Diraja Tentera Darat Diraja Brunei RPD TDDB melafazkan 2 kalimah syahadah dan ikrar pengakuan pengislaman di kediamannya di Kampung Lamunin Tutong. La ilaha illallah Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadir Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Boh Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB. Soldadu Najzim bin Juwani kini dikenali sebagai Muhammad Abdul Azim bin Juwani. Beliau merupakan anggota pertama RPD TDDB yang memeluk Islam sejak tertubuhnya RPD TDDB pada tahun 2022. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan Mac 2023 menunjukkan peningkatan 0.1% bulan ke bulan berbanding bulan Februari 2023.
Peningkatan itu didorong oleh peningkatan harga bukan makanan dengan harga makanan dan minuman ringan menunjukkan penurunan buat kali pertama sejak bulan Mei 2021. Penurunan bulan ke bulan bagi harga makanan dan minuman ringan adalah disumbangkan oleh sayur-sayuran 1.8%, minyak dan lemak 2.9%, dan gula, jam, madu, coklat dan yang diawet dengan gula 0.4%. Manakala peningkatan harga bukan makanan disumbangkan oleh rekreasi dan kebudayaan 3.1%, restoran dan hotel 0.5% dan pakaian dan kasut 1.2%. Peningkatan harga rekreasi dan kebudayaan terutamanya disebabkan kenaikan harga pakej percutian dan umrah. Bagi perubahan tahun ke tahun, IHP meningkat 0.4% berbanding dengan bulan Mac 2022. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan harga makanan dan minuman ringan 3.9%, manakala harga bukan makanan mencatatkan penurunan 0.5%. Peningkatan tahun ke tahun bagi harga makanan dan minuman ringan disebabkan oleh kenaikan harga seperti beras dan bijirin 6.6%, daging 5.8% dan ikan dan makanan laut 3.6%. Peningkatan harga beras dan bijirin terutamanya didorong oleh kenaikan harga bahan-bahan mentah bagi kek, pastri dan biskut. Kenaikan harga daging terutamanya daging ayam disumbangkan oleh kos makanan ternakan ayam yang tinggi. Manakala kenaikan harga ikan dan makanan laut adalah disumbangkan oleh peningkatan harga ikan dalam tin dan udang segar. Walau bagaimanapun, peningkatan tahun ke tahun diimbangi oleh penurunan bagi harga bukan makanan yang didorong oleh pengangkutan 4.1%, pelbagai barangan dan perkhidmatan 2.5% dan perhubungan 2.9%. Harga pengangkutan menunjukkan penurunan disebabkan oleh harga tiket penerbangan dan harga kereta. Penurunan harga pelbagai barangan dan perkhidmatan terutamanya disebabkan oleh harga insuran kenderaan. Manakala penurunan harga perkhidmatan telefon dan telefaks adalah penyumbang utama kepada penurunan harga perhubungan. Laporan penuh IHP bagi bulan Mac 2023 boleh didapati di laman sesawang JPES melalui deps.mofe.gov.pn. Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan bersama Republik Indonesia, Malaysia, Republik Singapura dan Thailand bersetuju mengangkat kebaya sebagai pencalonan bersama ke Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO di bawah kategori Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity bagi tahun 2023. Ia merupakan pencalonan pertama bagi negara Brunei Darussalam dan juga pencalonan bersama melibatkan kelima-lima negara. Semua negara tersebut telah berbincang dan bersetuju untuk bekerjasama bagi pencalonan bersama kebaya memandangkan ia adalah warisan bersama yang diamalkan di negara-negara rantau Asia Tenggara. Kebaya juga mewakili dan meraihkan kekayaan warisan bersama, menggalakkan pemahaman silang budaya agar ia terus kekal diamalkan oleh pelbagai komuniti di seluruh Asia Tenggara. Pencalonan kebaya diusulkan dan diketuai oleh Malaysia dan dibincangkan sebagai sebahagian daripada siri mesyuarat kerja di antara negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, Republik Singapura dan Thailand. Beberapa perbincangan dan perjumpaan bersama perwakilan daripada agensi berkenaan, elit budaya dan wakil dari 7 puak telah diadakan untuk mendapatkan sokongan komuniti yang merupakan salah satu kriteria yang perlu dipenuhi dalam menghadapkan pencalonan.
Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Bakat seni anak-anak tempatan tidak boleh dipertikaikan lagi apabila mereka terus mewarnai industri kreatif negara melalui karya-karya berkualiti tinggi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenainya, Zulfadli Haji Kasim membawakan laporannya. Untuk menunjukkan negara Brunei Darussalam melalui lukisan-lukisan yang saya lukis. So with contemporary abstract, you also work with a lot of different medium. Minat dan kreativiti antara keistimewaan yang dimiliki oleh seorang pencinta seni tempatan, Datuk Paduka Haji Haini bin Haji Hashim, untuk menghasilkan karya-karya berkualiti. Walaupun meminati bidang seni lukis sejak di bangku sekolah lagi, namun beliau hanya bergiat secara aktif semasa bertugas sebagai seorang diplomat. Menurut mantan Duta Besar Istimewa dan Mutlak negara Brunei Darussalam ke Persekutuan Rusia ini, kesibukan dengan tugas tidak menghalangnya untuk mengetengahkan keunikan negara Brunei Darussalam melalui lukisan. Alhamdulillah, sebenarnya salah satu daripada lukisan saya yang banyak-banyak, saya ada membuat lebih 8 pengiktirafan 8 buah yang menjadi masterpiece. Salah satu daripadanya ialah Kota Batu at Night, yang mana ianya menjadi tarikan di Moskow dan di Rusia keseluruhannya untuk menilai buatan saya mengenai lukisan itu. Bagi seorang lagi penggiat seni tanah air, Dayangku Hajah Nurul Hayati, binti Pangeran Datu Paduka Haji Badarudin, sebahagian besar karyanya adalah dalam bentuk abstrak. Dikenali sebagai Sam Siren, beliau mengakui berhadapan cabaran apabila kebanyakan orang sukar memahami lukisan yang terdapat dalam bentuk abstrak berbanding di luar negara. I realized that the audience is a bit different. They like to feel, they like to touch, they tend to go up to the painting and go like, oh, what does this feel like? So I had to adapt to that type of audience. So I actually allow people or the public to actually touch my works because they get really curious. Melalui karya-karya seni berkualiti, ia bukan sahaja dapat mengangkat nama pelukis itu sendiri, bahkan dapat mengetengahkan keunikan dan keindahan sesuatu tempat atau objek. Dengan adanya pameran ini dihasrat akan dapat memberikan inspirasi, kreativiti serta imajinasi kepada pelukis-pelukis tempatan maupun individu lain, sekaligus meraih potensi melalui karya seni yang dipamerkan. Zulfadli Haji Kasim untuk Berita RTV. 63 karya mahasiswa program reka bentuk dan industri kreatif Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Brunei Darussalam UBD dipamerkan semasa pameran UBD Lumen Spectrum 2023. Pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga 9 Jun 2023 bertempat di Dewan Chancellor UBD. Antara yang dipamerkan termasuk reka bentuk fashion, seni dan reka bentuk digital, pembangunan permainan, filmografi, seni banner dan reka bentuk dalaman. Pameran antara lain memperkenalkan beberapa projek yang dihasrat
bagi menanai kepentingan menjaga alam sekitar dan khazanah negara selain projek penjenamaan semula bagi menggalakkan pengusaha-pengusaha tempatan. It's very important to introduce sustainability to kids, and that the sustainability is an important aspect that we need to address. Projek ini adalah projek yang dimakan masa setahun yang mengisarkan kisah-kisah teladan Brunei ataupun cerita rakyat-rakyat Brunei, and ini mostly dari 4 daerah di Brunei. So basically, I made a branding project with a packaging project as well. So what about my project is I wanted to bring something different to the cafe industry in Brunei. Tabung Amanah Pekerja TAP akan membukakan sesi konsultasi skim persaraan kebangsaan SPK bagi ahli-ahli TAP yang berumur di bawah 50 tahun untuk mengetahui lebih lanjut mengenai anuiti bulanan yang akan diterima semasa bersara dan simpanan SPK ahli. Konsultasi diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa bermula hari ini 20 Mei hingga 30 Mei dari pukul 8 pagi hingga 4 petang dan ditutup pada hari Jumaat dan Ahad. Ahli-ahli yang berumur 50 tahun ke atas juga dialu-alukan untuk hadir dan membuat tempahan sesi konsultasi SPK dengan melayari pautan booking.tap.com.bn. Bermula hari ini, pengguna portal e-Amanah boleh mendapatkan penyata SPK. Maklumat lanjut hubungi Pusat Panggilan TAP talian 238-2929 semasa waktu bekerja. Sukan. Pasukan Kementerian Pembangunan muncul juara bagi kategori veteran dalam kejohanan bola jaring antara kementerian-kementerian kali ke-29 sempena Hari Perkhidmatan Awam tahun 2022. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna, Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah. 4 kementerian bertanding dalam kategori tersebut. Tempat kedua dimenangi oleh Kementerian Kesihatan, sementara Kementerian Pendidikan di tempat ketiga. Kategori terbuka akan diadakan esok dengan 8 kementerian mengambil bahagian dalam kejohanan tersebut. Kejohanan dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan dengan kerjasama Persatuan Bola Jaring Kebangsaan Brunei Darussalam.